أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Islam merupakan agama terakhir yang dianuti secara besar-besaran dalam kalangan bangsa Melayu di Nusantara. Dengan kedatangan Islam juga, lahirlah tokoh-tokoh agama yang memperjuangkan syiar Islam dari sudut menurunkan ilmu agama kepada seluruh masyarakat setempat pada masa itu. Sesungguhnya, terdapat ramai sekali tokoh dan ilmuwan yang boleh dijadikan pedoman di dalam negara kita ini. Mencontohi perbuatan mereka ini sangat dituntut kerana dengan mencatat kisah dan sejarah mereka secara tidak langsung menguatkan cinta kita kepada agama Islam. Kami sekali lagi menjejak legasi Tok Selehor untuk membongkarkan sejarah serta perjuangannya yang mana bertumpukan kepada pengajian kitab Al-Hikam. Saya boleh kira cicit lah. Kalau ikut bawah pada cicit ni orang kata apa, piut. Okey, tapi kita boleh kira cicit lah. Selalunya orang akan sampai cicit. Saya cicit kepada Tok Selehor lah. Kalau ikut saya punya apa orang kata silsilah sanad ni kan. Okey, iaitu daripada saya Muhammad Alif Zulkifli bin Abdul Majid, kan, Abdul Majid bin Abu Bakar bin Abdul Rahman. Ni Abu Bakar bin Abdul Rahman. Abdul Rahman ni Tok Selehor lah. Dan Abdul Rahman bin Osman bin Sini. Saya sekarang ni mengambil apa orang kata bekerja sebagai seorang tutor Quran jugalah, guru Quran. Jadi benda ni ialah terinspirasi sebenarnya, okey, daripada sejarah keluarga lah, kan, daripada apa ayah saya kan, pakcik saya sendiri bercerita kan, Tok Selehor ni seorang apa orang kata dia seorang guru Al-Quran juga kan, selain daripada mengajar kitab-kitab. Okay, mungkinlah daripada cerita-cerita daripada keluarga saya kan yang mengatakan Tok Selehor ni dia sangat berminat dengan syair dan juga dia mempunyai suara yang merdu lah. Jadi nasihatlah yang saya ingat apa yang ayah pada Tok Selehor ni berpesan kan, supaya menjadi orang yang berguna kan. Okey, orang yang berguna yakni memahami konteks ilmu kan, ilmu ajaran Islam lah khususnya kan, dan juga mengamalkan prinsip amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Seingat saya ada satu nasihat, okey, ada satu nasihat yang sangat orang kata apa memberi pedoman lah buat kita semua dan juga memberi kesan yang mendalam kepada anaknya. Okey, iaitu dia berpesan macam ni dalam lorat Kelantan lah kan, ke hulu ke hilir pun mugi, senang ko susah ko, sakit ko sihat ko, jangan tinggal baca Quran dan juga semaya. Itu antara pesanan dia lah. Dan juga dia menitipkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sungguhnya ulama adalah pewaris kepada Nabi kan. Sungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham kan, akan tetapi mereka mewariskan ilmu
Nabi ini mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Kitab Hikam ni dia ada banyak pengarang. Antaranya ialah Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Sakandari itu daripada Iskandariah, Mesir. Ada kitab Hikam Ibnu Athaillah, ada kitab Hikam Ibnu Ruslan, ada kitab Hikam Abi Madian. Ya. Jadi antaranya yang popular masyhur jugalah kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Kelebihan kitab ni sampai ke peringkat lebih daripada 40 orang ulama yang mensyarahkan kitab ni. Termasuklah di Nusantara kita disyarahkan, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi lama. Antara yang masyhur ialah disyarahkan, diterjemah dan disyarahkan oleh Tok Pulau Manis, ulama terkenal di Terengganu. Dan juga kitab Tok Pulau Manis inilah yang menjadi kegemaran kepada Tok Seleho sendiri, yang diajarkan di pondok pengajian beliau, dan beliau beramal dengan kitab Hikam ni. Nak membicarakan tentang kitab Al-Hikam ini, iaitu satu kitab yang mempelopori bidang tasawuf, iaitu suatu bidang kelebihannya mendidik jiwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar tumbuh rasa kehambaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia buat dengan membawa manusia berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan ayat Quran yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin ini kecuali memperhambakan dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah antara amalan Tok Seleho ialah amalan tarikat, iaitu beliau bertarikat Syaziliyah. Ya, sebab apa? Kitab Hikam tu daripada Ibnu Athaillah, daripada tarikat Syaziliyah. Ya. Jadi antara amalan tarikat Syaziliyah ini ialah mereka mengadakan suluk-suluk tarikah Sufiyah. Dan boleh ditengok sampai ke hari ini masih lagi ada kesan tempat suluk Tok Seleho ni di pondok dia lah, di Tumpat, Kelantan. Masih lagi segar, terpelihara, dan ramai pengunjung-pengunjung datang melihat tempat suluk ini. Jadi banyaklah keistimewaan kitab kitab Hikam ni, banyak keistimewaannya. Dan juga Tok Seleho ni juga sebagai generasi ataupun sebagai menerima sanad daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah ini sebagai lapisan yang ke-17. Jadi Mekah ni dulu bermazhab Syafi'i. Dan bila masa tu ialah dia menerima juga mazhab-mazhab yang lain. Sampai di Mekah tu ada halaqah-halaqah pengajian 4 mazhab. Halaqah tu maksudnya himpunan bulatan pengajian-pengajian. Itu halaqah dipanggil. Halaqah maksudnya bulatan lah. Pengajian-pengajian di masjid, di Masjidil Haram tu sendiri. Dan ketika itu penuntut ilmu daripada Nusantara ni, masuklah daripada Sumatera, Aceh, daripada Semenanjung, daripada Fatah ni, mereka pergi belajar di Mekah. Termasuklah Tok Seleho sendiri, Tok Kenali dan ulama-ulama lain belajar di Mekah. Dan mereka itu bukan saja belajar, bahkan mengajar di Mekah. Dan Tok Seleho pun sama. Mengajar sana, dari sanalah mereka mengamalkan tarikat Syaziliyah, dan juga beramal dengan mengaji kitab Hikam tu tadi. Jadi cara-cara untuk kita nak berubudiah, menghambakan diri ini, salah satu daripadanya pembawaan daripada ajaran-ajaran seperti inilah yang mana yang dibentangkan dalam kitab Al-Hikam. Kitab ini juga mendidik hati agar rasa rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya surga Allah Taala ini dapat kita sama-sama kecapi. Jadi cara mana? Jadi kitab ini menunjukkan cara-cara dia, kaifiat dia, amalan kita, apa yang telah kita laksanakan di dunia ini untuk kita bawa bekalan kita ke akhirat. Di samping dengan syariat yang telah kita amalkan pada setiap hari. Jadi kita syariat, hakikat, makrifat ni semua kita laksanakan serentak. Jadi di dalam ilmu tasawuf, yang mana di dalam kitab Hikam ini membawa kita ke arah hakikat dan makrifat dan sebagainya, iaitu dalam bidang tasawuf.
Yang ketiga, mendidik iman dan takwa agar hati manusia ni rasa gerun dengan Allah SWT. Kita rasa takut, rasa setiap masa. Kan kita dalam khutbah Jumaat, ittaqullah, kita sentiasa diberi nasihat supaya kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pengajian kitab Al-Hikam, Tok Selehor mengukir namanya sebagai seorang guru agama yang semakin diterima oleh masyarakat sekeliling, khususnya sekitar kawasan Sungai Selehor. Tok Selehor juga dilihat sebagai seorang yang mempunyai semangat kuat dalam mengurus kehidupan keluarganya. Sekaligus beliau berjaya juga meneruskan cita-citanya dalam menuntut ilmu tanpa terganggu oleh urusan rumah tangga. Ketika sedang belajar di Patani, beliau mampu membahagi dan menumpukan masa antara pelajaran dan kewajipan berkeluarga. Tok Selehor ni isteri dianya ada 6. Tapi dalam satu perkahwinan tu maknanya dia berpoligami lah, maknanya 4 orang isteri. Namun demikian ada tertulis di dalam beberapa buku bahawasanya dikatakan bahawa Tok Selehor ni kahwin sampai 11 kali. Wallahu alam. Jadi yang saya mengetahui daripada kedua-dua ibu bapa saya ialah isteri pertama Tok Selehor ni, Haji Abdul Rahman bin Muhammad Amin ini, isterinya bernama Wan Halimah binti Dolah dari kampung Kok Keli, Tumpak, Kelantan. Melalui Halimah ini, Wan Halimah binti Dolah ini, Tok Selehor memperolehi 3 cahaya mata. 2 lelaki, 1 perempuan. Lelaki yang pertama Haji Muhammad, yang kedua Abu Bakar dan yang ketiga Kalsum. Kemudian beliau berkahwin lagi dengan Hajah Aisyah bin Haji Mahmud ketika belajar di Mekah. Namun bila kembali ke Kelantan, beliau bercerai, maknanya berpisah. Dan berkahwin untuk kali ketiga pula dengan Hajah Mek binti Mak Saman. Dan ia dikurniakan 2 anak, iaitu Hajah Khadijah dan Hajah Maimunah. Kemudian isteri yang keempat seterusnya ialah Cik Cik binti Man. Melalui Cik Cik binti Man ini dia dikurniakan seorang anak perempuan yang bernama Aisyah. Jadi inilah yang diceritakan oleh kedua-dua ibu bapa saya kepada saya tentang isteri-isteri Tok Selehor. Hakikatnya Tok Selehor ni apabila tinggal 3 isteri dia, dia sentiasa dia mesti mencukupi 4 isterinya. Kalau nak tahu dia ni kurang 1 isteri, anak muridnya pernah melihat dia akan pakai bukan songkok, kupiah dia ni RM1 sebelah. Bila RM1 sebelah ni anak murid dia tahu, sebenarnya ni nak kena cari seorang lagi ni untuk guru ni. Maknanya kurang 1 lagi isteri dia. Bila dah dapat 1 isteri lagi, cukup 4, baru betul kupiah dia. Baru cantik elok, baru sempurna. Tok Selehor dalam hayatnya selama 65 tahun telah mencipta pelbagai kisah dan perjuangannya adalah amat baik untuk diteladani. Namun, setiap yang hidup pasti ada tempoh hayatnya. Seperti mana yang telah dikisahkan terdahulu, sebelum pemergian Tok Selehor, terjadi satu kejadian aneh yang mana ia merupakan satu tanda pemergiannya. Namun kejadian itu hanya sebagai sebab dan musabab sahaja, bukan satu yang diyakini kepastiannya. Dia kalau apa yang diceritakan, Tok Selehor ni dia sama je macam kita semua. Dia ada minat dia tersendiri. Unik tak unik, itu berbeza dengan kita semua. Dikatakan dia minat kepada binatang-binatang yang cantik. So macam dia ada kuda, dia ada 2 ekor kuda. Lepas tu dia minat kalau ayam pula, ayam yang jenis berkokok tu kuat, panjang. Lantangan dia tu panjang. Ada yang biasa-biasa tu dia tak berapa minat lah, orang kata. So itu antara dia punya hobi lah. Orang kata hobi dia memelihara binatang lah. Dia juga selain tu dia suka memukat. Maknanya memukat ni dengan sampan lah. Dia ada sampan satu untuk dia keluar memukat.
Dia juga mempunyai 2 laras napang yang mana dia kebiasaannya dia gunakan ni untuk memburu rusa di hutan. Itu antara hobi lah. Kalau dia ke lapangan, dia boleh ke hutan, dia akan pergi memburu rusa. Saya ada dengar satu cerita, ada beberapa orang yang cuba masuk dalam suluk tu tapi dengan niat untuk dapat nombor 4 nombor digit, 4 nombor ekor dia kata. Judi lah. Judi. Jadi dia duduk dalam tu, katanya belum sampai waktu maghrib lagi dah cabut lari. Kerana di dalam tu katanya dia tengok macam-macam dalam suluk tu. Tengok gajah ke ular ke apa ke datang. Jadi dia lari, ada seorang hamba Allah di kampung tu cerita kat saya, dia lari, dia terus ke masjid, dia ambil pemalu geduk. Geduk ni pemalu untuk panggil orang sembahyang tu, dia ketuk geduk tu, dia panggil orang kerana ketakutan. Ketakutan yang amat sangat. Lari daripada suluk naik ke atas terus ke masjid, palu panggil orang ramai. Dia sudah tak betul lah maksudnya. Kerana niatnya yang salah. Masuk suluk tu bukan untuk beribadah, untuk memuhasabah diri. Okey, kalau kisah buaya putih ni pula, dia ada kesinambungan dia sebenarnya. Dia asalnya macam mana buaya putih tu muncul, dia cerita dia sebelum tu lagi, iaitu masa dia pergi berburu di Gual Periuk di selatan Thai. Okey, dia berburu tu tempat tu dikatakan puaka pada waktu dulu. Maknanya ada ikan hiu puaka dekat tempat tu lah pada waktu tersebut. So orang lain tak berani nak pergi, tapi Tok Selehor ni dia pergi juga. So dia pergi, selepas dia balik tu 3 hari selepas dia pulang, ikan hiu ni muncul di Pengkalan. Pengkalan ni apa? Pengkalan ni tempat yang Tok Selehor selalu mandi. Di tepi sungai lah, ada tempat dia. So dia muncul di situ beberapa hari. Orang kampung waktu tu, penduduk kampung kira rasa macam pelik lah, tak pernah muncul kan. So dia duduk situ dalam beberapa hari, lepas tu dia terus ke laut. Selepas 2 hari ikan hiu tu ke laut, tiba-tiba di kawasan perkuburan Kok Pasir. Kok Pasir ke Kok Keli? Kok Pasir tu terdapat banyak burung gagak yang singgah sekumpulan. Memang banyak. So tu pun pelik. Tapi pada waktu tu penduduk kampung tak anggap pun pelik lah, sebab kita tak tahu lagi. Rupanya seminggu kemudian lebih kurang macam tu, Tok Selehor dia jatuh sakit. So dia demam dengan sakit kepala yang kronik. Sehingga membawa kepada kematian lah. So bila dah tu barulah penduduk kampung sedar, oh itu mungkin kejadian aneh. Mungkinlah orang kata burung ni ataupun ikan hiu ni dia nak pergi jenguk dulu, ziarah sebelum meninggal kan. Mungkin dia tahu tapi kita semua tak tahu. Wallahu alam lah. So lepas tu lepas kematian tu baru buaya putih tu muncul di Pengkalan juga, tempat dia mandi tu. So bila muncul tu penduduk kampung sekitar tu dia ceritakan, dia orang kata, oh ini mereka anggap buaya hasil pemeliharaan Tok Selehor, sebab Tok Selehor dia suka binatang-binatang yang unik, cantik ni. So dia orang beranggapan macam tu kerana apa? Tok Selehor ni, Sungai Selehor tu dipenuhi dengan buaya yang liar dan ganas. So mereka anggap bantuan Tok Selehor tu untuk buaya putih tu menghalau buaya-buaya yang ganas ni demi keselamatan penduduk sekitar lah. Itulah. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kini, Pondok Tok Selehor menjadi saksi kepada legasi yang ditinggalkan oleh Tok Selehor. Terletak di kampung halaman beliau, pondok ini sudah tidak lagi digunakan sebagai pusat pengajian agama seperti zaman-zaman terdahulu. Tetapi legasi Tok Selehor tidak hilang dengan begitu sahaja. Beliau bukan sahaja mengambil berat tentang pendidikan terhadap murid-murid di pondoknya, bahkan terhadap keluarga dan anak-anaknya. Justru itu, legasinya sebagai tokoh agama Islam di Malaysia ini disaksikan dalam susur galur keturunannya. Kalau ada orang tanya, melalui isteri-isteri ini siapa legasi, siapa keturunan yang meneruskan
agenda yang meneruskan, yang orang Kelantan kata yang menurun Tok Selangor. Siapa tokoh yang menurun Tok Selangor ni? Yang saya sebut tadi, 2 orang melalui Hajah Aisyah tu ada 2 anak perempuan. Satu Maimunah, satu Khadijah. Hajah Khadijah. Hajah Khadijah inilah, dia bukan lelaki yang perempuan, menurun Tok Selangor. Mengikuti jejak-jejak Tok Selangor. Dia menjadi guru Al-Quran, dia menjadi guru fiqh. Dia juga yang mengarang kitab. Maknanya exactly macam Tok Selangor. Tapi dia perempuan. Dia dikenali. Dan melalui legasi inilah lahirnya Datuk Dasuki Haji Ahmad. Anak kepada Khadijah, cucu Tok Selangor. Jadi Haji Dasuki inilah yang paling tidaknya yang telah banyak menyumbang kepada negara dari segi agama, dari segi dakwah, dari segi politik. Kerana beliaulah satu-satunya yang pernah berkecimpung dalam politik dan sampai sekarang pun dia masih lagi menyumbang kepada negara. Dan baru-baru ini dia telah dilantik sebagai pengerusi ahli Majlis Ulama Malaysia di bawah kerajaan baru sekarang. Legasi politik juga termasuk juga ayahanda saya sendiri, Abdul Majid bin Abu Bakar bin Abdul Rahman. Dan beliau, bapa saya yang saya ketahui melalui mak saya, beliau juga pernah bertanding atas tiket perikatan pada tahun 1964. Dan beliau mengambil calung kawasan Kampung Laut waktu itu. Maknanya legasi ada tapi tidak tertumpu kepada dakwah. Maksudnya tertumpu kepada politik, menyumbang tenaga untuk negara. Sebenarnya sejarah kehidupan Hajah Khadijah ini cukup banyak dan cukup mencabar. Bagaimana dia nak meneruskan tugas dia sebagai ulama perempuan ini. Kerana waktu itu tidak ramai ulama-ulama perempuan. Dia terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Dan Hajah Khadijah inilah yang sebenarnya yang telah memberi semangat kepada kami, keluarga-keluarga dan cucu-cucu Tok Selangor. Kerana dia mengambil berat terhadap keluarga-keluarga cucu cicit Tok Selangor ini. Kerana kita menganggap dia adalah contoh ibu kita. Dia jugalah yang menjaga dan menguruskan segala kehidupan ahli keluarganya yang waktu itu pun tidaklah senang waktu itu. Tapi kerana dia sudah menjadi seorang guru, melalui pendapatannya diperoleh itu jugalah yang membantu kami, ahli-ahli keluarga kami ini. Minat dalam bidang seni sastra, khususnya bersyair, oleh Tok Selehor bukan satu perkara biasa, bahkan luar biasa. Sehingga beliau amat cenderung membaca dan mengkaji buku-buku sastra lama berbentuk syair seperti Hikayat Siti Zubaidah, Dandan Setia dan sebagainya. Tambahan pula beliau membaca syair dengan lagu-lagunya yang merdu serta dapat menarik minat umum untuk mendengar kemerduan irama suaranya ketika bersyair. Tok Selehor bukan sekadar pandai mendendangkan syair, tetapi juga pandai mengarang syair. Tasawuf ni dia begitu rapat dengan syair-syair. Dan Tok Selehor juga pernah digelar sebagai Tok Syair ataupun Abdul Rahman Syair. Ya. Dan banyaklah syair-syair dia kalau kita teliti dalam riwayat dia, disebutkan banyaklah yang indah-indah begitu sebab dia terpengaruhi oleh syair-syair dan tasawuf itu sendiri. Tok Selehor ni dia sangat rapat ataupun berkawan baik dengan ulama yang sezaman dengan beliau iaitu Tok Kenali. Okey, Tok Selehor dan Tok Kenali ni dia sama-sama sering bertemu dan sering berbincang membincangkan berkaitan masalah agama dan usaha untuk bagaimana nak kembangkan Islam di negara kita masa itu, dan mereka sentiasa berfikir untuk cara untuk mereka berdakwah untuk sebarkan Islam. Jadi antara cara yang mereka gunakan adalah dengan menggunakan seni dalam berdakwah. Dengan syair-syair yang dialunkan oleh Tok Selehor itu, syair-syair yang didengar oleh masyarakat itu dapat mengubah masyarakat untuk menjadi lebih baik.
disebabkan oleh suara dia yang sangat merdu. Masyarakat sangat terpegun dan minat dengan alunan syair yang sering dibacakan oleh Tok Selehong. Kemerduan suara Tok Selehong ini kita boleh ibaratkan seperti dalam satu hadis Rasulullah pernah mendengar suara sahabat Abu Musa Al-Ansari ketika mengalunkan bacaan Al-Quran, sehingga Rasulullah ketika itu terpegun, berhenti dan mendengar bacaannya. Dan Rasulullah masa dengar sahabat Abu Musa Al-Ansari ni mengalunkan Al-Quran sampai dia berhenti dan terpegun, Rasulullah berhenti dan Rasulullah bersabda, dia cakap sesungguhnya orang ini, iaitu sahabat bernama Abu Musa Al-Ansari ni, sesungguhnya orang ini benar-benar telah dianugerahkan sebahagian daripada ataupun suara merdu seperti Nabi Daud. Maksudnya kat sini kita nak bayangkan bahawa suara yang merdu ni bukan semua orang ada. Maksudnya suara yang merdu ni adalah satu anugerah Allah. Dan tidak semua orang dianugerahkan oleh Allah dengan suara yang merdu. Jadi Tok Selehong ni dia punya kelebihan, Allah anugerahkan dia suara yang merdu. Maksudnya bila dia bercakap, bila dia bersyair, orang sedap nak dengar suara dia. Macam tu ibarat dia. Tok Selehong ni dia pandai membaca dan dia bukan baca sekadar baca. Maksudnya bila dia buka kitab syair Melayu ni, dia boleh baca dan dia boleh syairkan. Dia boleh lagukan kitab itu, baca, dan orang sangat suka mendengar syair ataupun puisi yang dibaca oleh Tok Selehong sebab dia ada bakat dalam seni. Disebabkan oleh minatnya, dia bukan sekadar minat, dia tetap berbakat. Dia dikurniakan bakat oleh Allah dalam bidang seni dengan suara dia yang sedap, dan dia pandai untuk membuat lagu ataupun mengalunkan syair-syair yang dibaca dalam kitab-kitab sastra Melayu. Mengarang syair, bukan sekadar membaca, mengarang syair dan juga membaca syair, memang tiada siapa yang boleh tandingi beliau masa zaman dia tu. Antara syair yang sangat berpengaruh yang masih diingati oleh Tuan Guru Haji Cik Mamat bin Sharif dan Cik Yim dan Cik Abdullah di kampung Kok Pasir Tumpat seperti berikut. Syair yang dikarang sendiri oleh Tok Selehong yang berbunyi, tiap-tiap malam kanda bermimpi, adinda di tengah kanda di tepi, menghisap rokok, meminum kopi, memeluk tengkuk, mencium pipi. Sedap rasanya tiada terperi, harum baunya umpama kasturi. Suka dan hilai senang di hati, kasih mesra sehingga mati. Berkaitan syair yang dapat memberi kesan sehingga boleh menjadikan hubungan suami isteri itu kembali harmoni, kembali baik. Sebenarnya kalau kita lihat, disebabkan Tok Selehong ini seorang ulama, beliau bukannya sekadar menulis syair itu sekadar syair. Dan sebenarnya sambil beliau menulis tu, beliau pastinya mempunyai doa-doa ataupun ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca bersama-sama, dan beliau niatkan di dalam hati dan mendoakan pasangan itu supaya dapat berbaik semula dan dapat membina rumah tangga bahagia hingga ke akhir hayat. Jadi kat sini kita jangan lihat syair itu sahaja yang boleh membuatkan pasangan suami isteri yang bergaduh itu berbaik. Tapi kita kena lihat di sebalik syair itu sebenarnya sebagai seorang ulama, Tok Selehong sebenarnya selitkan juga doa-doa dan ayat-ayat yang telah dibaca untuk memulihkan keadaan rumah tangga yang dalam keadaan retak menanti belah. Pada tahun 1945, sistem pengajian pondok telah mengalami kemerosotan. Ini berikutan kedatangan Jepun ke tanah Melayu. Keadaan bertambah buruk apabila terdapat sekolah pondok yang terpaksa ditutup, dan ada juga yang menukar sistem pengajian kepada sistem sekolah. Faktor lain yang menjurus kepada kemerosotan ini adalah kerana perubahan politik negara, persaingan dengan sistem pendidikan moden, perubahan sosio-budaya masyarakat dan faktor dari dalam pondok itu sendiri, seperti tiada pengganti yang berwibawa selepas ketiadaan pengasasnya. Sebenarnya saya tak nak guna istilah kemerosotan pondok. Sebenarnya pondok tak pernah merosot.
Cuma kalau kita kata dari segi legasi tu, perubahan tu maksudnya, selalunya sebuah pondok ni, kalau dia terkena dengan gurunya yang awal, yang pertama mengajar, selalunya penggantinya selalunya tidaklah sehebat gurunya. Dan maksudnya, walaupun tidak sehebat gurunya, beliau dapat meneruskan legasi itu. Maknanya mengekalkan pondok itu terus berdiri, terus tegak dengan kehadiran ramai murid-murid daripada luar untuk menyambung pelajaran di pondok tersebut. Cuma di akhir-akhir waktu ketika datangnya kemunculan sistem pendidikan moden, bukanlah arti dia menggugat pengajian pondok secara keseluruhannya. Apa yang jelas, sistem pondok ini masih mendapat tempat dalam masyarakat. Cuma sistem pengajian moden ini pada peringkat awal tidaklah dia boleh mempengaruhi ataupun masyarakat waktu itu untuk menumpukan untuk semuanya belajar ke situ. Tidak. Dia perubahan-perubahan ini berlaku secara perlahan-lahan maksudnya. Sehingga ada kadang-kadang orang buat perbandingan pengajian pondok dengan pengajian moden. Macam mana? Sebenarnya masing-masing ada kelebihan. Semasa mengajar di pondoknya, Tok Selehor menitik beratkan juga pengajian tasawuf. Dan dari tasawuf juga lahirlah pembinaan suluk Tok Selehor. Sama ada ianya disebut tasawuf, ihsan atau tazkiyatun nafs, ia tetaplah membawa kepada maksud yang sama, iaitu ilmu dan amal berhubung penyucian diri. Melihat masalah-masalah yang membelenggu masyarakat Malaysia dan seantero dunia, seorang Muslim yang peka akan menyedari betapa pentingnya pengajian dan pengamatan tasawuf dalam kehidupan harian. Tasawuf ke, fiqh ke, tauhid ke, dia bukan sekadar ilmu teori, tapi dia lebih kepada ilmu amali ataupun praktikal. Jadi antara praktikal dan tasawuf ialah beramal dengan amalan penyucian diri. Jadi bila melakukan amalan suluk yang diajar dalam tarikat dan tasawuf itu, maksudnya itulah satu cara nak membuang kebesaran dunia, nak membuang kebesaran selain daripada Allah Ta'ala. Dan bukan saja ingat pada mati, bahkan ingat pada mati itu sebahagian daripada nak menghancurkan kelazatan dunia. Jadi punca kekalahan kita ni sampai tak mampu nak mengusir Yahudi Zionis, walaupun dia bukan ramai sangat. Kenapa? Cinta kepada dunia lebih. Ni memang Nabi sebut dalam hadis pun. Antara umat akhir zaman, masalah umat akhir zaman ialah cinta dunia, takut mati. Memang ada hadis sebut kan? Bukan nak berkata. Jadi erti tasawuf mengajarkan manusia supaya dekat diri kepada Allah, buang sifat keji, tanam sifat yang mulia. Ibarat macam kalau dalam gelas kita tu, dia ibarat macam dalam gelas tu dia ada air, susu bercampur dengan sampah sarap. Adakah kita nak minum air susu tersebut? Tidak, kita kena buang dahulu. Bila buang, bersihkan gelas itu. Itu ibarat kata macam hati kita yang penuh dengan mazmumah ini. Dengan hati mazmumah inilah kita nak buat mati. Tidak, kita nak mati dengan keadaan yang bersih. Macam kita dimandikan, dikafankan, ditanamkan air bersih. Jadi hati kita bersama. Sebelum kita menghadap Allah Ta'ala, kita kena bersihkan hati kita. Sebab kita nak menghadap dia 5 kali sehari semalam yang fardu. Maka kita bersihkan cara tasawuf. Tasawuf mengajarkan begitu. Salah satunya ialah dengan suluk tu tadi. Memang amat relevan sekali untuk kita mendampingi pada Allah SWT dengan mempelajari atau mendekati guru-guru ilmu yang ada bidang tasawuf ini, seperti mana Ihya Ulumuddin ataupun Hikam ini sendiri. Kerana kita melihat keadaan kita, suasana kita di negara kita sekarang ini amat berat. Bukan di negara kita saja, satu dunia. Kedurjanaan itu terlampau, mana kita telah melakukan benda-benda yang dikemurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Bagai-bagai balak bencana telah pun ditunjukkan, tapi ramai di kalangan kita ataupun majoritinya tidak menyadari perkara ini. Jadi di dalam kitab-kitab seperti ini dia akan menyedarkan kita balik. Dia akan mengingatkan kita supaya kita tidak lagi kita kembali kepada jalan sebenarnya, kita kembali kepada di atas landasan yang sebenar supaya kita ini hidup di dunia dan akhirat mendapat rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tujuannya kita mempelajari sehingga hari ini, maknanya kitab-kitab seperti ini amat relevan sekali. Tambah dengan keadaan sekarang, dengan politiknya, dengan
penipuan yang berlaku dengan rasuah, dengan segala macam malapetaka, perkara durjana yang dibuat, ya, nak mengembalikan balik zaman kaum Lut lah, zaman apalah, LGBT lah, apa semua. Mereka tak sedar ni semua. Kerana mereka lari daripada bidang tasawuf. Hanya syariat saja. Syariat memang kita perlu. Haram, wajib, sunat, itu memang ada dalam syariat. Tetapi di dalam tasawuf, itu hati, mengubati hati. Nampak benda yang apa, yang kotor, yang apa semua, kita tak boleh kita pandang ringan. Untuk kita mesti menyucikan diri kita.